Semua dah bersedia ke belum? Like dan share. Apa khabar semua? Selamat pagi. Saya Rudisan, DJ Majlis anda daripada Hentam Sajalah Entertainment, hiburkan tetamu kepakaran kita. Selamat pagi semua. Sekarang saya rasa dalam 11 lebih lah. Masih pagi lagi. Apa khabar semua? Mungkin ada yang pelik kenapa saya live pagi ni. Pertama pasal saya tak bertugas. Dan yang paling penting sekali kenapa saya live pada hari ini adalah topik yang sangat hangat ni yang saya nak share dengan anda semua. Jaga dua perkara ni bila ke majlis perkahwinan nanti ya. Ya mungkin ramai ada yang nak pergi majlis perkahwinan, tapi sebelum tu kita mulakan FB live kita seperti biasa dengan kita membaca umul kitab iaitu surah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan kita kepada Allah dan juga mengajar kita macam mana nak solat, dan jadikan kita tidak menyembah benda-benda yang tak sepatutnya disembah seperti apa yang tertulis ataupun yang firman Allah di surah Al-Fatihah ayat 5. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah dan hanya Engkau yang aku mohon pertolongan. Jadi hanya Allah yang kita sembah dan hanya Allah lah kita mohon pertolongan. Okey, yang mana tengah menonton ni like dan share, kerana ada dua perkara penting ni yang saya nak share pagi ni. Pasal saya yakin ramai nanti yang akan ke majlis perkahwinan nanti, majlis pengantin. Majlis perkahwinan nanti mungkin hari ni, tak hari ni, besok ataupun malam ni. Masih ada ke orang buat dinner macam dulu? Masa saya kecil-kecil dulu tahun 80 lebih, banyak yang ada orang buat dua majlis. Sabtu malam buat dinner, hari Ahad buat majlis lunch ataupun makan tengah hari seperti biasalah. Ada lagi macam itu saya tak pastilah. Tapi yang saya yakin hujung minggu ni adalah hujung minggu yang sangat barakah. Lebih-lebih lagi hari ini hari ini punya date tengok 22 hari bulan 2 tahun 2020. Saya dengar ramai sekali yang akan diijab kabulkan pada hari ini pasal tarikh yang sangat unik lah ataupun hot dates. Jadi saya yakin hari ini ramai yang akan buat majlis perkahwinan, majlis pernikahan dan macam-macam lagi. Dan saya nak share dua benda ni supaya kita dapat sama-sama praktikkan, insya-Allah. Yang mungkin yang belum mula mungkin boleh mula pada hari ini. Ni benda kebaikan lah, insya-Allah lah. Seperti macam tahun 2008 saya meningkat pada 23 Ogos 2008. Pada lagi berapa hari selepas tu adalah hot dates juga. Iaitu kalau saya tak silap, sebelum tu, pada bulan tu lah, 2008. Rasa 0808 lah. 8 hari bulan Ogos 2008. Saya tak pilih lah tarikh itu pasal nanti semua naib kadi semua ataupun kadi semua fully book. Jadi saya pilihlah date lain, 23 Ogos 2008. Jadi alhamdulillah dah nak masuk 12 tahun kalau saya tak silap. Okey. Jadi sementara biasanya sebelum saya kongsi topik ni, saya nak mungkin anda biasa dengar selalunya lepas naib kadi dah jalankan akad nikah tu nanti dia akan berdoa, dan ada juga mungkin ustaz-ustaz ataupun rakan-rakan taulan diorang berdoa, diorang cakap supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Apa benda tu tu bahasa Arab kita pun ikut amin 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 amin. Okey, hari ini saya ada orang yang sangat arif, yang sangat popular di media sosial buat masa ni. Tapi yang sedihnya dia masih belum boleh masuk ke Singapura. Kenapa saya tak tahu. Ustaz Abu Somad, biarlah dia explain. Okey, kita sama-sama tonton ni sekejap. Sekejap je, video dia pendek je. Lepas tu kembali lagi. Bila kita kembali, saya akan kongsi apakah dua benda yang kita kena jaga bila kita ke majlis perkahwinan nanti. Mungkin hari ini, mungkin esok. Okey, kita tonton dulu. Makna beza mawaddah dengan rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan Allah dua makhluk yang berbeza itu, ada lelaki, ada perempuan, ada belia, ada gadis, ada pemuda.
teruna, dijadikan Allah makhluk yang berbeza itu menjadi satu, diikatnya dengan perekat mawaddah warahmah. Tapi bila kita buka terjemah Quran bahasa Melayu, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Bila anak-anak kita bertanya, ayah, mak, apa beza mawaddah dengan rahmah? Mawaddah tu cinta, rahmah kasih sayang. Beza cinta kasih sayang? Macam tu lah. Mawaddah physically berlebih semuanya, lebih putih, lebih tinggi, lebih mancung, lebih cantik. Sedangkan rahmah menutupi segala kekurangan. Selepas akad nikah, maka tampaklah segala kekurangan. Dulu mengapa awak nikah dengan dia? Lebih putih, lebih cantik, lebih. Selepas anak satu, lebih hitam, lebih pendek, lebih. Oleh sebab itu maka rahmah. Bila malam ini kita tengok, masa tadi lalu di parking ada nampak, dari belakang nampak macam muda belia. Tengok muka, oh rupanya dah bercucu. Kenapa mereka masih boleh berjalan bersama? Mungkin mawaddah sudah tak ada lagi, tapi rahmah masih bersemayam di dalam hati. Lillahi mi'atu rahmah. Allah itu punya 100 rahmat, tapi yang 99 dia tahan. Dia turunkan satu rahmat saja. Satu rahmah itulah berebut antara al-insan wal jin wal bahaim wal hawam. Manusia, jin, binatang, maaf, hawam, serangga, semut, lipan, kala, berebut satu rahmah tadi. Oleh sebab itu tak ada gajah yang terlupa lalu terpijak anak. Sebab ada rahmah dalam hati. Tak ada pula ular yang besar memakan anak. Sebab ada rahmah dalam hati. Tapi manakala rahmah itu dicabut Allah, hilanglah dari dalam hati. Lelaki perempuan diikat Allah dengan dua, mawaddah warahmah. Ya, Assalamualaikum sekali lagi. Ya, itulah penerangan daripada Ustaz Abdul Somad tentang makna, apa beza makna mawaddah dan rahmah. Harap dapat tonton tadi. Mana yang terlepas, tak apa, nanti bila saya akhiri live ni, saya akan save video ni dan boleh tengok lagi. Okey. Itu dia lah. Like dan share lah, jadi semua ramai dapat tahu. Pasal kita kadang-kadang ni, maaf cakap, termasuk yang bercakap ni, kita ni jahil bila orang doa amin 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 amin, kita pun tak tahu apa makna. Jadi kita belajarlah demi sikit walaupun kita ni bukan orang Arab, tapi bahasa yang dipilih oleh Allah untuk orang Islam adalah Arab. Jadi kita sama-sama belajar, insya-Allah. Okey, mana saya ni bukan ustaz ataupun guru, tapi saya berkongsi apa yang saya tahu, apa yang saya dapat. Dan sekiranya ada yang menonton ni ustaz atau guru, kalau sekiranya perkongsian saya ni salah, mohon tegurlah. Tegur dengan berhikmah lah. Kenapa saya kena pesan tegur dengan berhikmah? Pasal zaman media sosial sekarang, kadang-kadang orang nak tegur, tak tengok kiri kanan atas bawah. Terus main type aja dan terus kecam. Memang kalau istilah orang-orang bisnes ni, marketing, haters ni actually free marketing. Tapi janganlah macam itu. Pasal kadang-kadang walaupun haters ni free marketing, tapi kadang-kadang kita ni yang sebagai keyboard warrior ni akan bukan cakap keyboard warrior je, kadang-kadang kita buat video, kadang-kadang kita post dekat YouTube, post kat media sosial, kan, perkara-perkara yang tak sepatutnya terjadi. Kadang-kadang benda tu tak ada sahihnya pun. Kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah. Tanyalah guru awak, fitnah tu hukumnya macam mana? Apakah balasannya? Tanya guru-guru awak. Saya tak berani untuk simpulkan kat sini pasal saya bukan ustaz. Tanya kepada ustaz-ustaz, guru-guru, kalau fitnah dan juga mengumpat apakah hukum-hukumnya. Okey, pasal baru-baru ni banyak benda terjadi. Salah satu yang dekat Malaysia ni, baru kita baru dia meninggalkan kita, dah banyak kebaikan yang dapat dikongsi oleh orang-orang, para artis, para kawan-kawan dan juga para ulama dan ustaz. Baru 2-3 hari lepas keluar cerita lain pula. Kesianlah. Jadi kita sama-sama, kalau kita tonton, kadang-kadang kita tak boleh elak, kita terpaksa tonton pasal kita banyak gunakan media sosial. Tapi saya harap janganlah share sangat lah. Pasal apa, kadang-kadang perkara ni belum ada kesahihannya. Kita main share, dan nanti kita juga, apa kata orang tu, jadi part of the
benda yang tak baik ni. Jadi cakap orang putih dia pagi ni. Okeylah, kita akan terus ke topik yang saya share ni. Saya harap sudilah like dan share kalau sedang menonton saya live. Alhamdulillah, walaupun baru pagi pukul 11 lebih ni, mungkin ada yang baru lepas sarapan, ada yang baru lepas solat duha mungkin. Okey, dua perkara yang saya nak share untuk kita jaga masa kita pergi majlis perkahwinan. Saya khaskan pada majlis perkahwinan lah. Sebenarnya benda ni nanti bila awak dah dengar, sebenarnya banyak lagi yang awak boleh teruskan. Dan dalam live saya yang sebelum ni, saya pernah share majlis perkahwinan ni boleh jadi titik permulaan untuk kebaikan. Dan juga apa yang saya nak live pagi ni adalah mungkin continuation, kata orang putih, sambungan apa yang saya live semalam. Siapa yang terlepas boleh tengok saya live semalam. Siapa yang appreciate saya buat live ni, terima kasihlah banyak. Siapa yang tidak, saya mohon maaf kerana saya mengganggu ruang media sosial anda. Okey, jadi kita terus ke topik pada hari ini. Semua dah ready Okey, perkara pertama yang saya kongsi semalam dan saya akan tekankan sekali lagi, lebih-lebih lagi bila kita pergi ke majlis perkahwinan, kita nak kena plan dengan betul-betul kerana majlis perkahwinan ini lebih-lebih orang-orang yang involved dalam majlis perkahwinan seperti mak pengantin, bapa pengantin, saudara mara, saudara mara yang datang daripada pagi sampai akhir majlis. Okey, biasanya majlis perkahwinan orang Melayu Islam ni ataupun orang Islam ni di Singapura, timing dia dalam lingkungan 11 pagi, macam sekarang lah sampai pukul 5 petang ataupun mungkin pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. Ada juga yang buat pukul 2 petang sampai pukul 8 malam. Ada. Inilah timing-timing yang selalu digunakan ataupun kadang-kadang ada yang bikin di macam di tempat-tempat tempat-tempat macam restoran ke ataupun tempat-tempat venue untuk bikin majlis, ada yang buat 6 petang sampai 10 malam. Macam-macam timing lah. Dan kita ni ada kewajipan kita yang kita kena buat 5 kali sehari, iaitu solat. Waktu-waktu yang saya cakap ni ada overlapping lah kata orang putih dengan waktu-waktu solat. Jadi kita ambil contohlah majlis 12 sampai 6 petang. Okey, 12 sampai 6 petang, pukul 1 lebih tengah hari kalau saya tak silap, untuk sekarang dalam 1.20 kalau saya tak silap, 1.20 atau 1.21 masuk waktu zuhur. Dan lepas tu masuk waktu asar pada 4 lebih nanti, 4.30 lebih kalau saya tak silap. Jadi semua timing majlis ni ada overlapping. Untuk kita yang tetamu, kita kena plan. Kita ambil perspektif tetamu lah. Pasal tetamu kita tak adalah duduk sampai 6 jam. Mungkin kita datang sekejap, kita jumpa pengantin, jumpa saudara mara. Jadi kita pun kena planning lah. Mungkin nak keluar lepas zuhur. Lepas zuhur 1.20 lebih, 1.21, lepas tu baru 1.20 atau 1.21 gitu, plus minus. Terus baru kita pergi. Mungkin kita nak pergi awal sikit pasal kadang-kadang waktu tu adalah pengantin baru sampai. Kita nak bergambar dengan pengantin, nak doakan pengantin secara live. Nak jumpa pengantin, nak doakan dia depan-depan. Supaya lebih afdal lah insyaAllah. Jadi kita keluar awal sikit. Kan? Seperti apa yang saya cakap semalam, tempat-tempat majlis-majlis ni mesti ada macam ruang solat ke apa. Kalau nak digunakan, Alhamdulillah. Saya tak nak berbual pasal benda tu hari ni, pasal saya dah berbual benda ni semalam. Jadi maksud saya kita kena jaga dan plan betul-betul. Okay? Sebagai perspektif tetamu, mungkin kita nak pergi selepas zuhur atau sebelum zuhur. Okay? Dan kalau let's say kita pergi sebelum zuhur, jadi kita plan lah betul-betul masa waktu zuhur tu kita nak solat kat mana. Nak solat dekat tempat majlis ke kalau disediakan tempat ruang solat, ataupun nanti on the way balik sempat balik rumah solat kat rumah ataupun singgah ke masjid. Ini sangat penting pasal saya sendiri ini saya punya pengalaman sendiri kadang-kadang bila orang nak ajak saya keluar pergi mana-mana, first kali saya akan bukan cakap first lah, antara perkara pertama yang saya akan fikir pukul berapa nak keluar. Dan nanti bila waktu solat nak solat kat mana ataupun nak solat dulu baru keluar. Kadang-kadang ada outing ni, kata orang tu atau butik outing ni yang masanya kita boleh berubah-berubah, kita boleh ubah-ubah, boleh keluar nanti lambat sikit, ada tidak, ada yang ada schedule, ada masa-masa yang tetap. Macam mungkin contoh macam kita nak tengok wayang, ada waktu-waktu yang tetap. Jadi tengok wayang pun kita boleh planning. Contoh kalau nasi kita nak tengok wayang pukul malam, saya suka tengok wayang pukul 9 lebih. Pasal apa? Lebih-lebih lagi saya tinggal Woodland. Jadi tengok yang dekat-dekat lah, dekat Woodland. Jadi lepas solat isyak baru kita keluar. Jadi mungkin boleh makan late dinner ke atau supper, lepas tu terus baru tengok wayang.
Kalau dah makan dan tak payah makan lagi lah. Pasal kalau dah kenyang-kenyang takut tertidur pula dalam wayang tu. Jadi macam-macam. Ada yang tempat yang kita nak kunjung ni, ada waktu-waktu yang dah ditetapkan. Ada yang tidak. Jadi kita plan. Jadi salah satunya adalah majlis perkahwinan. Dia 6 jam, selalunya kita ambil contoh 12 sampai 6 petang. Jadi pukul berapa kita nak datang? Kalau kita tak bekerja macam saya hari ni, saya nanti ada majlis perkahwinan yang saya nak pergi, insyaAllah. Jadi pukul berapa kita nak pergi? Mungkin kita kenal pengantin. Jadi kita nak pergi masa pengantin ada. Selalunya pengantin akan datang 2 kali lah. Pertama, bila datang mungkin diiringi dengan kumpulan kompang. Lepas tu nanti diorang ambil gambar, diorang makan, diorang rest kejap untuk solat zuhur. Lepas tu diorang patah balik. Mungkin kalau yang tak bertandang, yang buat satu tempat, mungkin diorang just rest kejap, solat. Lepas tu keluar lagi untuk buat sesi potong kek. Jadi mana satu yang awak nak datang? Waktu sesi potong kek, lepas tu bergambar dengan mereka, ataupun nak datang yang apa kata orang tu, yang persandingan yang pertama. Jadi itu semua kita kena plan lah. Ataupun mungkin masa ni kawan rapat kita nak duduk 1 hari daripada pukul 12 sampai pukul 6 kita nak datang awal. Jadi kita kena plan kat mana kita nak solat. Jadi kat situ kita check, kita buat homework. Kan ada Google kalau let's say tempat ni tempat wedding venue, kita boleh check ada ke ruang solat ataupun surau ke dekat situ. Kita kena check, buat homework kita kena plan well dan jaga benda ni. Itulah pesanan saya yang pertama, jaga benda ni pasal ini benda yang sangat utama dan saya rasa semua orang tahu, dan kalau tak tahu saya akan remind diri saya dan share dengan anda semua. Solat ni adalah perkara pertama yang Allah isap waktu di padang mahsyar nanti, hari perhitungan. Jadi kita kena jaga benda ni. Kalau yang masih belum mula, tak tahu, nak belajar, cari guru. Yang mana yang dah tahu tapi masih rongak-rongak, mantapkanlah 5 waktu. Kalau yang dah bagus 5 waktu semua mantap, kita tambahlah dengan solat sunat, insya-Allah. Lagi ni pesanan saya, kalau saya menyinggung sesiapa, ada yang terasa, saya minta maaf. Pasal saya ni makhluk ciptaan Allah. Kita Islam ni kita perlu berdakwah, dan kita tahu satu perkara, kita kena share satu perkara. Ini guru-guru saya pesan lah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Okey, perkara kedua. Perkara pertama anda dah dengar. Perkara kedua, dah ready nak dengar? Perkara kedua adalah pakaian. Pakaian sangat penting, bukan saja untuk kita pakaian dengan betul, macam yang lelaki kadang-kadang pergi pakai t-shirt. Okey, nak pakai t-shirt, saya rasa okey lah. Tapi lebih cantik ataupun lebih kemas kalau kita pakai baju kemeja, pakai baju batik. Ini untuk lelaki lah. Sebab lelaki ni ringan. Aurat kita sangat ringan. Daripada pusat ke bawah lutut. Jadi aurat kita sangat ringan. Dan saya yakinlah tak ada, tak kira bangsa, agama, ataupun kecil besar, jaranglah saya nampak, ataupun jarang sangatlah saya nampak, lebih-lebih lagi yang Islam datang majlis perkahwinan dengan pakai seluar pendek. Jarang sangatlah. Kalau mungkin yang agama lain atau bangsa lain tu saya tak pasti. Tapi kalau untuk yang orang Melayu jangan cakap orang Melayu lah, yang beragama Islam, untuk lelaki, memang pak aurat tu memang kita ringan sangat, jadi kita tak pernah terlepas pandang lah untuk majlis perkahwinan. Tapi kalau tempat-tempat lain ada yang terlepas pandang. Ni saya nak kongsi pasal saya nampak sendiri. Kadang-kadang nak pergi ke shopping center, pergi ke pasar, isterinya pakai, Masya Allah. Tutup aurat dengan betul, pakai longgar-longgar, suaminya pakai seluar pendek. Ini bukan saya nak sindir, ini siapa yang saya nampak. Mungkin anda, mungkin saya, mungkin jiran anda. Jadi kalau kita boleh pesan, kita pesan. Kita sama-sama membantu each other. Okey, itu nombor 2. Itu bab kata pakaian, aurat. Nah, bab ini saya betul-betul nak minta maaf kepada para muslimah ataupun yang wanita. Okey, saya terpaksa kena cakap benda ni untuk pesan anda. Kalau sekiranya anda tersinggung, saya minta maaf lah sangat-sangat. Tadi saya cakap aurat lelaki sangat ringan, tapi aurat wanita sangat berat. Kenapa Allah kasih aurat wanita sangat berat? Adalah sebab-sebabnya, pergi tanya guru-guru anda, dan insya-Allah saya doakan awak dapat ilmu tu dan dapat hidayah yang pada yang belum. Jadi aurat wanita sangat berat kerana wanita ni nak masuk syurga senang je. Boleh tanya guru-guru awak, saya tak nak ulaskan di sini pasal saya bukan ustaz. Tapi apa yang saya nak pesan, dan saya pernah cerita benda ni dalam salah satu FB live saya. Ada seseorang insan ni yang saya kenal, yang sangat rapat dengan saya, menggunakan majlis perkahwinan ni untuk titik permulaan untuk buat benda ni. Untuk decide untuk pakai tudung ataupun pakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna pada majlis perkahwinan kawan rapat dia. Ini satu contoh. Jadi mungkin anda sekarang tengah nak pergi majlis perkahwinan, tengah cari-cari pakaian, ataupun esok
Mungkin anda belum lagi kata, biasa orang gunakan perkataan ni, saya belum ada seru lagi lah, hidayah belum sampai lah ni. Itu terpulang pada anda. Tapi ni saya syorkan, mungkin anda dijemput untuk majlis perkahwinan hari ini atau esok. Eh, mungkin boleh jadikan titik permulaan seperti kenalan saya yang saya cakap tu. Dia jadikan titik permulaan salah satu majlis. Mungkin awak nak pakai ni, mungkin besok awak tak nak pakai. Just testing. Kita tak tahu, tapi hidayah milik Allah. Ingat, bila kita buat satu kebaikan, kalau Allah beri kita hidayah pada hari itu, kita tak tahu. Jadi mungkin awak tak plan. Mungkin awak tak ada tudung pun. Mungkin awak boleh pinjam kakak awak punya, ke adik, ke mak punya. Pakai, cuba testing untuk hari ini, untuk pergi ke majlis perkahwinan. Okey, nanti saya akan ulas lebih panjang lagi. Kenapa saya cakap jaga aurat time pergi majlis perkahwinan? Tak, yang tempat-tempat lain tak payah jaga ke? Tempat lain pun kena jaga. Tapi pasal saya DJ orang kahwin, saya khaskan pada untuk majlis perkahwinan. Kenapa? Zaman sekarang adalah zaman media sosial. Okey, setiap manusia yang dalam dunia ni boleh dikatakan 99% manusia dalam dunia ni sekarang mempunyai telefon bimbit yang bijak. Bukan telefon bimbit saja, telefon bimbit yang bijak dan mempunyai kamera-kamera yang canggih. Zaman dulu, masa saya lahir tahun 70 lebih, zaman dulu, saya membesar tahun 80 lebih, nak beli kamera pun mahal. Dah ada kamera nak kena beli filem. Susah. Jadi nak menangkap, dah ada kamera, dah ada filem, boleh dah petik gambar, dah habis satu roll tu mungkin 36 kalau saya tak silap. Lepas tu nak kena hantar pergi kedai. Kena tunggu lagi 2-3 hari. Barulah gambar tu siap, lepas tu kita letak dalam album. Zaman tu kita tak ada media sosial, kita tak ada tempat nak share, melainkan mungkin kawan-kawan datang rumah buka album flip-flip. Tapi zaman sekarang, zaman media sosial sangat senang. Dalam masa beberapa saat, gambar yang awak ambil tu boleh tersebar, boleh tular, boleh viral kata orang putih. Kata orang Melayu tular, kata orang putih viral dengan sekelip mata. Jadi mungkin gambar tu tak sepatutnya dilihat oleh halayak ramai dan telah tersebar. Mungkin awak sendiri yang post, mungkin kawan awak, mungkin orang yang tak kenal, just petik and post. Privacy, benda-benda privacy ni saya tak tahu hukum-hukum dia, tapi maksud saya dia punya undang-undang untuk Facebook ke apa-apa media sosial, tapi benda ni boleh tular, benda ni boleh viral dengan senang, dengan macam gini je. Jadi kita kena jaga. Jadi saya minta maaf sangat-sangat kalau mana yang saya rasa macam saya menyindir orang tu. Tidak, saya bukan menyindir, saya sampaikan benda yang betul. Daripada yang saya ni bukan ustaz ataupun guru. Kalau sekiranya teguran saya ni salah, kalau ada para ustaz yang menonton atau para ustazah yang tengah menonton, tegur saya, PM saya ataupun WhatsApp saya, cakap. Jadi saya akan henti untuk share benda ni. Jaga aurat, jaga aurat benda ni. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi ke majlis perkahwinan. Pasal nanti kita akan ambil gambar dengan pengantin, kita jumpa kawan, kita akan wifi, kita akan selfie, dan benda ni kita akan masuk ke media sosial. Kita dah wifi, selfie, simpan kat handphone ke? Tak kan? Mesti masuk kat IG, mesti masuk dekat Facebook kan? Macam-macam kita akan buat. Okay? Mungkin sekarang awak tak rasa apa-apa. Mungkin satu hari nanti bila Allah beri hidayah kepada anda dan awak cuba dah mula menutup aurat, baru rasa menyesal. Macam mana nak delete gambar yang dah tular, dah jauh. Dan ada separuh-separuh ustaz cakap ini benda dosa MLM. Kita dah meninggal pun dosa tu akan terus mengalir. Macam mana tu? Jadi kalau siapa yang terasa, saya minta maaf sangat-sangat. Saya nak pesan pada diri saya dan kongsi kepada awak. Dan saya memang tak henti-henti berdakwah dengan orang-orang yang dekat-dekat dengan saya, keluarga saya, adik-beradik saya yang muslimah. Saya memang dakwah. Tak percaya boleh tanya kakak saya. Kalau dia buat something tak betul, saya mesti tegur. Pasal apa, itu kewajipan saya walaupun saya adik. Jadi saya pesan kepada anda yang sudi mendengar, saya kongsi benda ni, dua benda. Satu, jaga solat. Macam mana nak jaga solat? Kita kena plan betul-betul. Nanti nak pergi majlis perkahwinan ke, nak pergi mana-mana, kita plan. Kat mana nak solat dulu baru keluar, ataupun dah keluar nanti nak pergi ke masjid ke, nak singgah mana-mana, ataupun tempat tu ada sediakan ruang solat. Jadi kita dah plan betul-betul. Bila kita plan ahead, guru-guru saya dalam business dan marketing selalu pesan 80% of success, cakap betul 80% of success mulanya daripada planning. Okey, bila kita dah plan betul-betul, insya-Allah apa yang kita impikan akan dengan izin Allah akan terjadi. Jadi kita plan betul-betul, masa kita nak keluar nanti untuk pergi majlis perkahwinan ataupun esok, kita plan dulu nak keluar selepas Zuhur ataupun sebelum Zuhur, dan kalau kita keluar sebelum Zuhur, lepas tu nak pergi mana? Nak solat kat mana? Adakah tempat majlis perkahwinan itu ada sediakan ruang solat? Kita kena plan. Kita boleh Google. Kalau dia dibuat di venue-venue macam seperti ballroom ke apa-apa, kita boleh check. Walaupun di hotel. Walaupun hotel tu bukan hotel owner orang Islam. Saya yakin diorang faham. Saya pergi dah banyak hotel saya pergi untuk makan apa buffet ataupun pergi majlis-majlis. Diorang ada sediakan. Diorang buka
apa namanya, macam function room. Diorang buka, walaupun tu bukan khas surau, tapi diorang tahu yang kita orang Islam nak menunaikan solat. Jadi diorang buka function room mungkin yang tak berapa besar untuk kita solat. Okay, satu, solat dan jaga aurat. Kenapa saya cakap jaga aurat? Pasal apa? Zaman media sosial. Bukan saja kita ambil gambar di pelamin, kita jumpa kawan, kita wifi, selfie orang candid, ambil gambar kita pun tak tahu, kita pun tak perasan. Jadi jaga aurat. Nanti pasal zaman media sosial ni, bila kita dah upload, kita susah nak delete. Pasal dah banyak sangat, dah tular. Kadang-kadang bukan awak pun yang post, orang lain yang post. Okay? Itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Jaga solat, jaga aurat. Mana yang belum lagi planning untuk menutup aurat sepenuhnya atau pakai tudung, mungkin boleh pinjam dulu mak punya ke kakak punya ke adik punya kawan ke jiran. Tak apa, kita cuba hari ini dengan niat bersih awak nak cuba pada hari ini, kan siapa tahu Allah beri hidayah sekarang ataupun akan datang. Saya doakan awak panjang umur dan sempat buat benda ni sebelum Allah ambil kita kembali. Itulah doa saya kepada anda yang menonton ni. Kalau anda masih belum ready untuk menutup aurat sepenuhnya, saya harap-harap dalam masa terdekat ni Allah dapat hidayah. Amin. InsyaAllah. Okey, itu saja pesanan saya pada pagi ini. Jaga solat dan jaga aurat. Nanti lain kali kita akan kongsi lagi. Dan tadi juga kita recap balik daripada mula. Tadi saya kongsi satu video daripada Ustaz Abdul Somad, seorang pendakwa daripada Indonesia, yang dia share pasal doa sakinah mawaddah warahmah. Kita sering dengar doa ni bila kita pergi ke majlis-majlis, dan apa maknanya. Siapa yang terlepas, nanti bila saya dah habiskan live ni, dah ending live ni, anda boleh tontonlah lagi live ni dan tengok video yang saya share tadi Ustaz Abdul Somad. Okey, insya-Allah. Okey, sebelum saya akhiri saya punya live pada pagi ni, selalu saya nak cakap malam so saya live malam. Pada pagi ni saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada yang tersinggung dalam pengungsian saya, dan sekali lagi saya nak pesan, saya ni bukan ustaz, saya bukan guru, saya nak cakap ustazah. Ustazah dah memang bukan lah. Saya bukan ustaz atau guru, saya insan biasa. Saya makhluk ciptaan Allah, saya juga hamba Allah. Saya menumpang di bumi Allah, jadi saya pesan-pesan kepada anda. Sebenarnya saya tengah pesan dengan diri sendiri, dan saya buat live ni kongsi dengan anda yang sudi nak mendengar. Jadi kalau saya ada silap dan saya menyinggung sesiapa, para ustaz dan para individu, boleh PM saya atau WhatsApp saya. InsyaAllah kalau benda tu betul, sahih dan tak sepatutnya saya kongsi, saya akan hentikan. Okey? Jumpa lagi, saya Rudisan, DJ Majlis Anda daripada Hentam Sajalah Entertainment, hiburkan tetamu kepakaran kita. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah, Allah tub alayna, Allah